Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin. Saudara hadirin dan hadirat serta pendengar yang saya kasih sekalian, pada malam ini kita tengok kepada hal-hal yang terlarang sebab hadas junub. Saya baca hal-hal yang terlarang sebab hadas junub ialah nombor 1 sembahyang, baik sembahyang fardu atau sunat. Memang tak boleh lah, sepakatlah ulama' yang mengatakan begitu, tak boleh. Nak semayang sunat baik, kita kata semayang sunat tu longgar lah. Semayang sunat ni tak penting, bukan, tidaklah sepenting semayang fardu, tapi tak boleh juga kalau ada hadas besar. Yang kedua, tawaf, baik tawaf fardu atau tawaf sunat. Tak boleh tawaf. Jadi kita, mazhab kita begitulah, tak boleh. Walau macam mana pun ada juga setengah-setengah pandangan seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahawa kalau terdesak sangat bagi orang puang, itu bagi orang puang haid lah. Ini bukan hadas junub yang kita bincang, hadas junub. Terdesak sangat boleh melakukan tawaf, iaitu kalau sekiranya dia pergi Mekah, dia nak lepaskan ihram dia tadi. Kalau dah lepaskan ihram, macam mana rombongan yang nak balik? Tak, rombongan nak balik. Kalau zaman sekarang naik kapal terbang zaman dulu, naik cara peseng zaman dulu. Jadi kita takkan nak tinggal, dia takkan nak tinggal Mekah dalam keadaan tidak bertawaf. Sedangkan tawaf tu salah satu daripada perkara-perkara yang asasi dalam haji, rukun haji. Kalau tak ada tawaf tak sah lah. Macam mana? Sedangkan dia nak tunggu tak boleh. Nak belayar tau, kapal laut ataupun kapal terbang sama sekarang. Jadi pada masa itu kata Ibnu Taimiyah, dia mengatakan boleh tawaf dalam keadaan gitu. Dan ini disokong oleh anak murid dia Ibnu Qayyim. Ya, begitu. Tapi kita mazhab Syafi'i janganlah. Jangan mudah sangat begitulah. Adalah cara-caranya yang bila sampai masanya kita akan bincangkan perkara tersebut. Nombor 3, menyentuh atau membawa atau mengangkat mushaf Quran. Keterangan 3 larangan ini beberapa hadis yang telah tercantum dalam larangan hadis hadas kecil yang telah lalu. Bicandah dia kata belum ni. Yang keempat, membaca Al-Quran. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Quran. Rawahu Tirmizi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Tidak boleh bagi orang berjunub dan orang haid membaca sesuatu daripada Al-Quran. Riwayat Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Ada pun membaca zikir-zikir yang terdapat dalam Quran boleh, asal tidak sengaja membaca Al-Quran. Sebagian ulama berpendapat tidak terlarang, tidak haram bagi orang berjunub membaca Quran kerana tidak ada dalil yang kuat, serta hadis tersebut menurut penyelidikan mereka tidak sah. Membaca Quran, bukan sentuh Quran, membaca Al-Quran bagi orang yang berhadas besar, maksud sayanya berhadas junub, hukum dia adalah haram, tak boleh. Bukan kita sentuh Quran ni, baca hak dia ingat. Dia ngapa surah Baqarah umpamanya, dia pun baca surah Baqarah, tak mandi wajib lagi. Pada masa itu hukum dia adalah haram. Sebab tadilah kita baca dah hadis tadi, la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Quran. Janganlah seorang yang berjunub ataupun yang berhaid, bagi orang perempuan, membaca sesuatu daripada Al-Quran, tak boleh. Janganlah. Tapi kalau kita nak baca Al-Quran tak ada air semayang, itu cerita lain. Hak saya setuh dah minggu lepas dah. Sikit sebanyak saya dah setuh dah minggu lepas. Kita nak membiasakan diri kita dengan nak baca Quran. Kita ni bila sebut baca Quran kena ada semayang. Bila ada semayang susah. Jawab dia
lepas tangguh-tangguh nak baca Quran kena ada semayang. Nak ambil semayang tu payah. Kalau kita duduk jabat nak baca Quran, molek dah niat nak baca Quran, Allah kena ambil semayang pula. Jadi gitu. Dia mari rasa susah nak ambil semayang tadi. Jadi untuk latihan buat sementara waktu supaya kita rasa kemanisan iman, kita boleh bereda kepada mazhab Maliki kejap. Yang mengatakan bahawa sekejap sementara nak supaya kita dah rasa manis dengan Quran tadi. Bila dah kita rasa manis dengan Quran, kena ada semayang, rela ambil semayang jadi gitu. Sampai masa tu kena ambil semayang baca Quran, tak apalah. Sebab nak baca Quran punya pasal. Mula-mula kita nak baca Quran payah sebab ada wudu kena ada wudu. Jadi sebab tu boleh buat sementara waktu dia pakai mazhab Maliki untuk membiasakan diri dia baca Quran. Maknanya dia start kereta masa panas hinjing, sementara nak gerok kereta tadi 5 minit 10 minit duduk dalam kereta, maka dia baca Quran. Ada Quran letak dalam kereta. Kalau bolehnya janganlah gitu. Kalau boleh biarlah Quran terjemahan. Apa salahnya? Ini dah dia letak Quran situ. Dalam jabat ada mushaf Quran. Jadi sebelum nak start buka file apa semua tu, sebelum mesyuarat ke apa 5 minit lagi nak mesyuarat, baca dulu, lebih baca 10 baris tengok. Jadi kita nak ambil semayang rasa susah. Tak apalah, tak payah ambil semayang dulu. Biar kita rasa kemanisan baca Quran. Bila rasa dah manis baca Quran sampai 2-3 bulan, rasa seronok baca Quran, nak tinggal tak boleh dah. Masa tu orang kata ambil wudu, ambil lalu wudu. Dah sebab manis dah baca Quran tadi. Masa tu kita balik semula pada mazhab kita. Boleh, tak ada masalah gitu. Untuk sementara waktu. Sebagaimana perubatan bagi orang yang waswah dalam semayang. Waswah doa apa? Waswah niat dalam semayang. Niat tak jadi, niat sekali tak jadi, niat 2 kali tak jadi. Tak. Lepas tu habis semayang di masjid, akhir orang rawi salam, Assalamualaikum. Dah buat apa nak? Dia nak semayang berjemaah, mari masjid balik dah. Waswah nak boleh ke lekat niat tu. Dia waswah kat tu. Bila waswah siapa tinggal sokmo semayang berjemaah, boleh tahan lagi semayang jemaah aku tinggal juga. Aku gitu. Tak. Macam ada setengah-setengah orang waswah. Sampai rakaat kedua baru jadi. Jadi pula. Ingat ke tak jadi apa ke salah dah? Tak kata dah. Jadi juga, makna dia waswah. Waswah. Jadi untuk mengobati waswah supaya jangan jadi parah, kita boleh ambil dulu pandangan mazhab Hanafi. Buat sementara waktu, berobat supaya kita berlatih dengan niat tadi. Kita boleh pakai mazhab Hanafi yang mengatakan bahawa boleh niat sebelum takbir. Sebelum takbir niat dulu. Jadi Allah Akbar tu kosong. Boleh. Bila dah meresak, niat tadi dah kita berlatih, kita dah orang panggil berlatih sikit-sikit lah. Lepas pada tu, sementara nak sembahyang berjemaah sampai lepas sokmo ni, kita ikut dulu mazhab Hanafi buat sementara waktu. Mungkin seminggu, mungkin 2 minggu, mungkin 3 minggu, mungkin sebulan. Lepas pada tu dah boleh dah. Sikit-sikit dah ada dah usul-usul boleh niat dalam dak waswah dah hilang dah waswah tu, kita balik semula kepada mazhab kita. Tak ada masalah. Jangan boleh yang tak bolehnya campur aduk mazhab tu dalam keadaan tidak ada satu panduan. Itu panduan gitu boleh, tak ada masalah. Kita boleh pakai pandangan sebegitu. Ataupun dalam satu kampung nak arakkan orang mustauting 40 orang ahli Jumaat, kadang-kadang cukup, kadang-kadang tak cukup. Yang adanya orang muking banyak. Sedangkan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, yang asalnya, yang muktamadnya 40 orang tu mesti mustauting. Jadi minggu ni tak jadi sembahyang Jumaat, minggu depan tak jadi, minggu lepas tak jadi dah. Berapa kali tak jadi semua. Pada masa itu bolehlah kita korbankan sekejap syarat istiton, syarat mustautin untuk sembahyang Jumaat. Kalau tidak, tak ada sembahyang Jumaat umur kampung kita. Okay. Saya rasa benda ni tak berlaku. Contoh, hamba buat contoh. Buat contohnya. Jadi keadaan gitu boleh juga. Siapa sebulan tak sembahyang Jumaat, tak cukup umur 40 hak ni. Kira cukup dah 40 orang muking pula seorang. Okey. 38 cukup dah 2 orang pula orang muking. Allah tak ikut syarat pula, tak jadi minggu ni. Minggu lepas tak jadi dah, minggu lepas tu tak jadi dah. Tengok tak jadi semua. Jadi pada masa tu kita boleh pakai pandangan yang menggugurkan pandangan Imam Subki,
yang menggugurkan istiton. Syarat istiton ni syarat mustautin. Untuk sementara waktu pada dak membayar langsung Jumaat gitu. Dia dak sembahyang Jumaat dak sedap lah. Kita nak juga sembahyang Jumaat ni ke mana pun keberkatan tu ada pada sembahyang Jumaat tu kita nak tu gitu. Tapi pertukaran kecil-kecil gitu kena tahu. Kaedah je, jangan bahang rambang pula. Kena tanyalah, tanya ustaz-ustaz yang tahu. Tanya orang-orang yang boleh beritahu lah dengan cara yang betul. Jangan dia tak ada panduan pula, bahang rambang tak boleh kot. Okey, tu gitu. Sebab kemunculan mazhab-mazhab ni kadang-kadang untuk merengangkan perjalanan kehidupan itu sendiri. Jadi dalam kes yang babitkan masalah orang yang berhadas besar tadi, maksud saya orang berjunub tadi tak boleh baca Quran berdasar pada hadis yang saya sebutkan tadi. Walau macam mana pun di sana ada pandangan, bukan mazhab kita, bukan mazhab Syafi'i, yang mengatakan bahawa boleh baca Quran walaupun berhadas besar, tak mandi lagi wajib nak baca Quran. Boleh tak? Boleh. Ini bukan mazhab Syafi'i, mazhab lain. Siapa pandangan begitu? Antaranya pandangan Ibnu Hazmin Al-Andalusi. Okey, dalam kitab dia Al-Muhalla, dia mengatakan bahawa boleh orang yang berjunub, orang yang berhadas besar walaupun tak mandi wajib lagi baca Quran. Boleh. Okey. Jadi keadaan begitunya longgar. Bagi saya janganlah kita pakai pandangan begitu. Okey. Dengan tidak ada darurat. Takkan tak boleh mandi kejap. Kalau ajar kita semua jawab dia tangguh-tangguh semua mandi wajib. Begitu. Sedangkan benda-benda hak yang hadas besar ni patutnya disegerakan kita menyelesaikannya. Okey, begitu. Jadi hak tu bukan mazhab kita, itu adalah mazhab Ibnu Hazmin Al-Andalusi. Kita jangan dalam kisah mazhab ni kita kena tahu gitulah untuk pengetahuan begitu. Tapi kena ingat ya, dalam negeri Terengganu kita beramal dengan mazhab Syafi'i. Jangan pula kita ni pandai-pandai pergi tukar, kecuali hak tadilah untuk orang-orang tertentu, hak macam orang was-was niat tadilah contohnya. Dia bukan dia untuk berobat dia je sementara. Okay? Boleh lah. Okay? Maknanya dia taklah mempengaruhi orang lain, dia seorang-seorang dia je. Kita ajarlah begitu untuk sementara waktu, untuk sebulan 2 bulan ke, begitulah keadaannya. Tapi kalau orang yang umum, orang yang ada pengaruh dalam masyarakat, seperti Tok Imam, seperti mana-mana orang pegawai-pegawai agamawan umpamanya, mudah-mudah nak tukar mazhab lain, itu tak boleh. Itu menimbulkan pecah belah pada masyarakat. Tiba-tiba je kita semayang tak baca bismillah, ataupun baca bismillah dulu, semayang syak, semayang maghrib, semayang subuh. Jadi bila orang dengar jadi guana, berat ni guana ni. Ada orang mufarakah, orang tak mufarakah, akhirnya balah pula, balah. Akhirnya ada pula sepuluh orang pergi masjid. Sebab apa? Tok Imam tak baca bismillah. Ada ke pecah belah tu? Jadi apa salahnya? Jangan orang yang ada pengaruh dalam masyarakat cuba nak buat aliran lain, nak tukar mazhab kepada mazhab lain selain pada mazhab Syafi'i yang telah berdominan di negeri kita ni, kerana dia boleh memecah belahkan masyarakat. Kita ni banyak sangat dah benda-benda hak pecah belah. Tiba-tiba bab-bab sembahyang nak pecah belah juga. Berat. Dah mendapat tak ada benda orang Islam tak. Jadi begitu, jangan timbulkan isu-isu macam ataupun buat seperti yang saya sebutkan tadi. Berhenti dalam masjid. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri tempat sembahyang ketika kamu sedang mabuk, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu katakan, dan janganlah kamu dekati tempat sembahyang ketika kamu sedang junub, kecuali melalui tempat sembahyang sahaja, sehingga kamu mandi terlebih dahulu. Surah An-Nisa ayat 40 ayat ke-43. Yang dimaksudkan dengan solat dalam ayat tempat sembahyang dengan qarinah abiri sabilin, kerana yang dapat dilalui hanya tempat sembahyang itu. Yang dibolehkan dalam ayat tersebut hanya melalui tempat sembahyang. Yang dimaksud dengan tempat sembahyang dalam ayat ini ialah masjid. Jadi berhenti atau duduk dalam masjid tidak
tidak dibolehkan. Firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la uhillu al-masjida li haidin wala junubin, rawahu Abu Daud. Saya tidak menghalalkan bagi orang yang sedang haid dan tidak pula tidak menghalalkan masjid bagi orang yang sedang haid dan tidak pula bagi orang yang sedang junub, riwayat Abu Daud. Okey, jelas dalam hadis ni mengatakan bahawa orang yang berhadas besar tak boleh masuk dalam masjid. Tu isunya dah. Yang kita nak bincang inilah, isu inilah, iaitu tak boleh dasar pada hadis yang saya baca tadi, la uhillu al masjida li haidin wala junubin. Aku tidak halalkan, aku dakwi, kata Nabi. Aku dakwi orang yang haid dan orang yang berhadas besar dia masuk dalam masjid. Nabi dakwi. Bila Nabi dakwi tu bukan saja hukum dia haram lah. Begitu deh. Jadi apa salahnya orang yang nak masuk ke masjid itu dipastikan dia bersih. Maksudnya kalau dia berhadas besar, mandi dulu. Kalau dia orang puang, tunggu habis haid lah, nak buat guna dah. Tapi ada masalah juga. Masalahnya ialah kalau nak belajar, guna lah nak buat. Tak? Orang puang nak belajar juga. Takkanlah orang puang tak boleh belajar sekokongnya fardu ain di masjid. Okey, macam mana nak buat? Jadi sebenarnya masjid ni dia ada beberapa bahagian. Satunya dewan semayang. Dewan semayang ni macam kita gini, dewan semayang orang panggil dah. Dewan semayang ni tempat semayang lah. Yang keduanya halaman masjid yang tidak diniatkan sebagai masjid. Termasuklah di halaman tu ada orang panggil apa ni orang panggil tu? Pejabat masjid, dewan masjid. Itu tak apa. Itu tak apa orang puan pergi. Orang puan yang haid tadi nak masuk situ tak apa. Sebab yang uruf masjidnya dah tepat hak dewan masjid tu. Yang luar tu atas niat pembina dan atas niat pembuat masjid itu. Kalau masjid tu dibina tu tujuan dia adalah tempat ni bukan untuk masjid ni. Tempat ni lapang, nak suruh tempat budak-budak nak duduk situ tak apalah. Orang puang yang haid pun nak duduk situ tak apalah. Situ juga kita nak buat jabak, situ juga kita nak buat store, situ juga macam-macam nak buat. Maknanya kita kata kalau kita buat contoh kau kalau masjid ladang dah. Masjid ladang hak bahagian luar tu. Bahagian hak macam ada tempat orang belajar di dewan sikit-sikit tu. Tu bukan dikira masjid lah. Itu tak apalah. Jadi kalaulah ada pembahagian masjid macam tu dalam pembinaan, jadi orang puang boleh duduklah bahagian tu. Bahagian hak yang dikatakan bukan masjid tadi, yang tidak diniatkan sebagai masjid tadi, maka bolehlah duduk di situ. Maknanya dia boleh jadi orang ngajar duduk dalam masjid. Kemudian suara didengar sebab dia ngajar bahagian tepi sikit ke. Kemudian suara tu dapat didengari sampai ke pekat luar yang bukan dianggap sebagai uruf masjid tadi. Itu begitu. Kalau masjid dua lapis, masjid dua lapis lagi mudah. Lagi mudah dia buat masjid. Atas masjid, bawah tu dia niatkan bukan masjid tapi nak buat dewan masjid, nak buat jabak dan sebagainya, dewan dan sebagainya, dasarkan kepada apa yang diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang. Negeri Pulau Pinang, maka diharuskan masjid itu buat berlapis. Kemudian lapis bawah tu umpamanya kita nak buat yang bukan masjid, tempat dewan, jabat dan sebagainya bahagian bawah, itu diharuskan. Dan kalau gitulah keadaannya, perbuatan cara buat masjid tadi, bolehlah orang puan pergi bahagian bawah tu. Dan siapa-siapa semayang bahagian bawah tu, kalau tidak ada perhubungan dengan atas, maksud tidak ada tangga dalang daripada bahagian dalang hak bahagian bawah tadi, hak bahagian dalang bahagian bawah tu tak ada tangga naik ke atas, yang bahagian dalang nak cerita payahnya, hak bahagian bawah masjid itu tak ada tangga dalang. Tak ada tangga dalang boleh naik ke atas. Pada masa itu kalau tak ada tangga dia luar tu, ditubik kat luar tu, maka semayang hak bawah tu tak boleh ikut semayang hak atas. Sebab apa? Dia ke bangunan lain-lain. Dia ke bangunan lain-lain. Tapi kalau tangga bawah tu dia buat tangga, kemudian bila penghabisan tangga tu masih lagi dalam lekongan, ada pagar, ada dinding masjid yang mana boleh pergi sampai bawah, tu ke satu dewan lagi, satu masjid lagi. Dia ke satu tempat, bukan dua tempat. Begitu tak apa. Contohnya kalau kita bayangannya macam ke masjid ladang, masjid Hilerang dah. Dia ada tangga belakang tu. Tapi bila habis tangga tu,
masih ada lagi dinding masjid ke bawah tu. Tu maknanya orang semayang bawah boleh ikut orang semayang atas. Sebab apa? Sebab ada ruang orang bawah nak pergi ke atas tu. Walaupun konak, walaupun gustang. Saya kira gustang tu, tapi dia apa nama ni, boleh ada ruang orang yang bahagian bawah nak pergi ke bahagian atas dengan tidak ada halangan apa-apa. Sebab tangga tu di bahagian dalam, maksudnya dalam bahagian dalam dinding masjid. Dinding masjid. Faham maksud saya? Kalau dekat Kuala Lumpur tu banyak sangat lah. Bawah, atas dia buat masjid, kemudian bawah tu bukan masjid, bawah tu dia buat macam tadi lah, dewang lah, macam-macam lah. Kadang-kadang ada tempat dewang besar boleh buat ni pula, bukan bengkel, orang panggil dia seminar. Boleh buat seminar. Ada pula menteri-menteri boleh rasmi pula, mana besar lah seminar tu. Tak, macam masjid wilayah dekat Kiara, orang panggil situ. Tak, siapa dulu ada buat berkenaan dengan seminar berkenaan dengan pengimarahan masjid. Tak, jadi pada masa itu ada perasmian besar-besaran situ bawah, bahagian bawah tu, mana luahnya. Maka bawah tu bukan dianggap sebagai masjid. Bolehlah peserta-peserta seminar daripada kalangan orang perempuan masuk situ, sebab dia tidak ada kaitan dengan hak yang masjid bahagian atas tadi. Faham maksud saya? Begitulah bayangannya. Jadi kena berhati-hati juga sebenarnya, berhati-hati juga kita ni dalam membina masjid ni, supaya jangan dianggap sebagai dua tepak. Kalau ada dianggap dua tepak, maka bahagian hak tepak lain tak boleh ikut bahagian tepak yang lagi hak sekak tadi. Itu kena ambil cakna benda tu, supaya kan sedar-sedar tak sah mayang. Maknanya tanya-tanya orang, rupanya tak sah mayang. Sebab kita buat dua tempat yang berasingan. Okey, habis. Kemudian dalam ayat yang saya bacakan tadi, bahawa dimulakan dengan la taqrabus salah wa antum sukara, jangan kamu mendekati semayang dalam keadaan kamu mabuk. Macam mana pula jangan dekat semayang dalam keadaan kamu mabuk? Kalau tak boleh semayang tak apa mabuk, mana dia gitu? Ada orang buat ulasan ayat ni dah. Mana ayat ni kata kalau kamu mabuk jangan semayang. Makna kalau tak semayang, tak boleh semayang, tak apa mabuk, jadi halal minum arak. Ada orang salah faham ayat ni. Rupa-rupanya ayat ni, pada masa diturunkan ayat ni, arak masih halal lagi. Kan silap faham tu. Nak orang royak, dah nampak jumpa ayat ni, kita pun royak lalu sinilah. Ayat ni jangan silap faham. Kita ingat ke jangan semayang kalau kita mabuk. Kalau kita mabuk jangan semayang. Kalau kita mabuk tak apa tak semayang. Gitu. Ataupun kalau kita mabuk tak apa tak semayang, ataupun kalau kita boleh minum arak lah kalau kita waktu yang bukan semayang. Takut tafsiran macam tu. Memang betul sungguh tafsiran macam tu, tapi sebenarnya ayat ini adalah berkait dengan larangan sembahyang, larangan minum arak kalau nak semayang. Sebab apa? Masa tu arak halal lagi. Ni peringkat ketiga, dia ada 4 peringkat. Peringkat keempat baru haram terus. Arak ni yang diharamkan terus pada tahun ke-21 Hijrah. Maknanya kalau tahun 21 Hijrah ni, Nabi wafat tahun ke-22 Hijrah. Setahun sebelum Nabi wafat baru diharamkan arak. Maknanya dia arak diharamkan dalam Islam selama 21 tahun. 20 tahun, minta maaf saya, 20 tahun. Sebab tahun ke-21 diharamkan. 20 tahun halal. Sebelum Rasulullah wafat setahun barulah diharamkan arak. Gitulah makna dia nak mengobat masyarakat ni bukan senang dah. Halal dulu. Halal dulu arak ni. Tapi jangan zaman sekarang tak boleh dah. Nak halal dulu tak boleh dah. Hukum dah tetap dah. Haram lah kita minum arak. Jadi ayat ni adalah ketika arak dihalalkan. Sebabnya ialah kerana ada macam-macam cerita lah sebab nuzul ayat ni. Ada yang mengatakan kisah macam mana Sayyidina Ali dia baca dalam semayang Qul ya ayyuhal kafirun, semayang garik. Tapi oleh kerana dia mabuk, dia tak kata la a'budu ma ta'budun, dia kata a'budu ma ta'budun. Dia tinggal perkataan la, aku sembuh apa yang kamu sembuh. Jadi oleh kerana salah macam tu turun ayat ni. Sayyidina Ali tak sengaja. Sebab dah keadaan mabuk tadi dah. Masa tu arak halal lagi. Jadi bila tak sengaja tu tak apalah, tapi oleh kerana siapa Quran pun tinggal huruf dan sebagainya bahaya ni, maka ayat ni diturunkan supaya orang Islam jangan minum arak ketika nak semayang. Habis. C. Hal-hal yang terlarang sebab hadas haid dan nifas. Nombor 1, mengerjakan semayang, baik semayang fardu ataupun semayang sunat. Sabda Rasulullah SAW,
idza aqbalatil haidatu fada'is salata, rawahu Bukhari. Apabila datang haid maka hendaklah engkau tinggalkan sembahyang, riwayat Bukhari. Tu habis dah jelas benda ni. Yang keduanya mengerjakan tawaf, baik tawaf fardu ataupun tawaf sunat. Kita sebut dah tadi. Nombor 3 ialah menyentuh dan membawa Al-Quran. Nombor 4 diam dalam masjid, maknanya duduk dalam masjid. Ada pun melaluinya, lalu ke dalam masjid boleh. Dah guana pula boleh lalu dalam masjid. Tak ada jalan lain. Ada jalan lain jauh. Jadi zaman dulu masjid tak macam zaman sekarang. Zaman sekarang ni masjid dengan ada kapek, dengan bersih, selipar kena letak luar. Zaman dulu masjid tanah gitu latar tu tanah gitu. Jadi nak masuk dengan selipar-selipar kali. Jadi masuk kok ni dengan selipar, balik tubik pun dengan selipar juga, tak buang selipar masuk masjid zaman dulu sebab dah di tanah gitu. Sebab tu dalam kitab Nil Autar disebutkan macam mana Rasulullah SAW semayang pakai selipar. Sahabat-sahabat semayang pun pakai selipar juga. Pakai kasut, pakai selipar. Dah apa pula yang pakai selipar dah tak ada masalah. Tengok dulu sekali bawah tu nampak tak ada apa-apa, tak ada najis, ia lalu boleh buat semayang. Boleh buat semayang. Jadi boleh buat semayang tu maksud boleh pakai selipar, tak ada masalah, boleh pakai kasut dalam semayang. Itu yang berlaku di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi ada ketikanya Nabi buang. Nabi tak pakai kasut, tak pakai selipar. Sebabnya lah malaikat Jibril beritahu di selipar tu. Pernah satu ketika Rasulullah SAW semayang, dia pakai selipar dia, kemudian tiba-tiba Rasulullah buang selipar tu dalam semayang. Kemudian bila sahabat-sahabat pun buang atas. Kemudian lepas semayang Rasulullah tanya, apa pergi buang selipar belaka? Lalu dah tengok Rasulullah buang selipar tu, buang selipar atas dah. Maka Rasulullah kata malaikat Jibril beritahu bahawa di selipar dia tu ada najis. Tu yang buang tu. Maknanya boleh pakai selipar zaman dulu sesuai dengan masjid zaman dulu. Jadi sabahlah dengan zaman dulunya. Kalau orang nak lalu, nak shortcut, lalu ke dalam masjid. Baik, macam masjid tu macam jalan juga. Tapi zaman sekarang tak sabah lah. Sebab apa? Nak masuknya kena buang selipar, bawa selipar, tubik waktu pula umpamanya dah. Okey, jadi tak sesuai gitu dah. Tak sesuai. Jadi sebab tu kalau nak lalu dalam kawasan masjid, tu sabahlah zaman sekarang ni. Tapi nak masuk dalam masjid tak sabah sebab kita ada kapek dah apa semua, jadi takut kotor. Tak. Bawa selipar pun takut dia jatuh-jatuh kat sikit-sikit abuk-abuk je tu. Tak. Jadi tak molek lah dalam keadaan begitu lalu. Tapi kalau nak lalu juga tak apa, hukum dia tak ada masalah. Maksudnya termasuklah orang yang haid, dia nak lalu tak apa. Lalu ke jalan yang pintas. Apabila ia tidak takut akan mengotorkan masjid, tapi kalau ia takut kira-kira akan jatuh kotorannya masjid, maka lalu di dalam masjid ketika itu haram. Keterangan beberapa hadis yang tersebut di atas. Orang lalu ke masjid, orang puang ni, dia boleh lalu nak pergi shortcut dia, tadi nak pergi ke sebelah tu, jalan nak pergi kedai ke apa, lalu ke masjid boleh. Tapi syarat dia ada 2 syarat. Yang pertamanya jangan berlaku al-muqsu. Al-muqsu ni jangan berhenti, walaupun saat tak boleh berhenti. Okey. Yang keduanya janganlah dia kotoran dia tadi, haid dia tadi jatuh atas dalam masjid, mengotorkan masjid. Kalau dia tak boleh nak confirm hak nombor 2 ni, maksudnya takut jatuh darah ke dalam masjid, haram kau lalu. Biar lalu kau jauh pun, awak dah lalu. Sebab apa awak tak boleh nak kawal benda tu. Tu begitu keadaannya. Yang kelima ialah puasa, baik puasa fardu maupun puasa sunat. Wajib atas perempuan yang meninggalkan puasa kerana haid atau nifas mengqada puasa yang ditinggalkannya sewaktu haid atau nifas. Adapun sembahyang yang ditinggalkan sewaktu haid atau nifas tidak wajib diqadanya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lin nisa'i, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lin nisa' alaysa idza hadat alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, qulna bala, qala fadhalikunna min nuqsani diniha, rawahu Bukhari. Kata ataupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa orang perempuan, adakah tidak benar apabila perempuan haid itu tidak sembahyang dan tidak puasa? Jawab perempuan-perempuan yang hadir itu, ya benar. Kata Rasulullah SAW, itulah kekurangan agama perempuan. Kurang agama dalam orang perempuan ni lah, ada masih tak boleh sembahyang, ada masih tak boleh puasa. Kurang situ. Bukan kurang tu kurang markah.
Markah tak kurang dari segi sudut orang tengok zahirnya amalan agama tak sempurna. Ada masa tak membayang juga orang puan ni itulah pada masa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Mu'adzah qalat sa'altu Aisyata faqultu ma balul haidi taqdi as-saum wa la taqdi as-salata qalat kana yusibuna dzalika ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi qada'is saumi wa la nu'maru bi qada'is salah rawahu jamaah. Daripada Mu'adzah katanya, saya telah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah cara orang haid mengqada', bagaimanakah caranya orang haid mengqada' puasanya sedangkan sembahyangnya tidak? Jawab Aisyah, telah terjadi pada kami haid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami disuruh mengqada' puasa dan kami tidak disuruh mengqada' sembahyang. Riwayat jemaah al-hadis. Ada orang puang seorang nama dia Mu'adzah, dia tanya Aisyah, bapa orang puang ni hak yang haid, dia bila dia tak boleh puasa dia kena qada, tapi bila tak boleh sembahyang tak payah qada sembahyang tu. Bapa nak tahu bapa. Lalu Aisyah kata fa nu'mar bi qada'is saum wala nu'mar bi qada'is salah, sebab Nabi suruh gitu. Jawab Aisyah, Nabi suruh gitu. Tu maknanya kadang-kadang ada juga orang tanya pelik-pelik, bapa sembahyang Zuhur 4 rakaat? Dah memang gitu Nabi buat. Dah nak kata apa? Kalau kecuali kalau orang tanya apa hikmah sembahyang subuh 2 rakaat, padahal pada masa tu sabah 4 rakaat, biar segera sikit, pergerakan lebih. Sembahyang Zuhur pada logik akalnya 2 rakaat, sebab dak urut mai tengah hari ni dah, apa sudah makan nasi dan umpamanya. Jadi kalau nak pakai logiknya gitu, kalau orang tanya gitu apa hikmah, kita boleh jawab hikmah dia begitu. Fikir sendirilah, hikmah ni boleh pakai akal. Boleh pakai akal, jangan ada orang lalu sangat. Akal tu akal sederhana lah, okey, boleh pakai akal. Tapi kalau orang tanya sebab apa sembahyang Zuhur 4 rakaat, tu sebab Nabi ajar gitu, tu jawab dia. Sebab apa yang kita kena sembahyang subuh 2 rakaat, dah gitu hukum gitu. Hukum gitu Nabi ajar gitu. Kalau sebab apa, jawab dia memang hukum ajar gitu. Tapi kalau hikmah dia, tu kita boleh pakai akal, boleh cari. Macam kita kata dalam kes qada puasa, kenapa orang puan haid dia kena qada puasa bila bersih, sedangkan sembahyang tak payah? Sebabnya ialah kerana Nabi suruh gitu. Tu cara. Tapi kalau orang tanya hikmah dia apa, hikmahnya ialah kerana puasa ni setahun sekali je. Setahun sekali maksud sebulan sekali tu ke setahun sekali lah. Jadi tak rohok. Nak qada tu tak rohok. Panjang masa 12 bulan, 11 bulan boleh qada puasa. Tapi kalau sembahyang ni dia hari-hari. Jadi kalau kena qada semua sembahyang ni, jadi menyusahkan hamba-hamba Allah yang perempuan ini, maka boleh jadi akan nak kerja lah, banyak masa lah, sepatutnya masa kena buat benda-benda lain lagi dah. Orang kerja jabat dan sebagainya, terpaksa kena habis qada sembahyang semua dah sebab kena qada sembahyang. Bayangkan kalau haid tu tiap-tiap bulan dah, banyak mana kita kena qada dan sebagainya. Jadi menyusahkan. Tu hikmah dia boleh jawab. Boleh jawab. Kalau orang tanya kita sebab apa yang kita kena ngadap kiblat sembahyang Kaabah, sebab apa dak tempat lain? Sebab apa dak macam kita kata kalau kita duduk sini, sebab apa dak Kuala Terengganu kiblat dia? Jawab dia memang Tuhan suruh gitu. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, ngadap ke arah Masjidil Haram. Tapi hikmah dia macam mana? Hikmah dia boleh cari. Hikmah dia boleh cari, antaranya ialah penyatuan ummah. Bila semua ngadap situ, dari segi emosi kita sama-sama Islam ni, kita rasa kita baloh macam mana pun kita sama dalam kiblat. Jadi emosi tu menyebabkan emosi yang lebih stabil dalam orang Islam ni. Jadi bila fikir benda tu, dia mudah nak balik semula kepada ukhuwah Islamiah dan sebagainya. Itu hikmah. Tu hikmah tu bukan sebab tu. Kemudian nombor 6, haram atas suami mentolak isterinya yang sedang haid atau nifas. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murhu falyuraji'hu thumma yumsikha. Minta maaf saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murhu falyuraji'ha thumma yumsikha hatta tathur thumma tahida thumma tathura thumma in syaa'a amsaka ba'd wa in syaa'a talaqa qabla an yamussa fatilkal iddatu allati
amarallahu an tutallaqa lahan nisa'u, rawahu Bukhari wa Muslim. Ibnu Umar telah mentalakkan isterinya yang sedang haid. Maka Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Baginda bersabda kepada Umar, suruhlah anakmu itu supaya rojak kembali kepada isterinya itu. Kemudian hendaklah ia tahan dahulu sampai perempuan itu suci. Kemudian dia haid lagi. Kemudian ia suci lagi. Sesudah itu kalau ia Ibnu Umar menghendaki, teruskan perkahwinan itu, dan itulah yang baik. Dan jika ia menghendaki, boleh ditalakkannya sebelum dicampurinya. Demikianlah iddah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, yang boleh padanya perempuan ditalak. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jawab, iaitulah hukum dia haram bagi orang lelaki mentalakkan isterinya yang sedang haid. Haram hukumnya. Dah kalau talak sah ke tak? Sah. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i kita sah. Sebab apa? Sebab Nabi kata fal yuraja'ha, murhu fal yuraja'ha. Ini Nabi kata, Nabi beritahu kepada Umar supaya pesan kepada anak dia. Masalahnya anak Saidina Umar nama Abdullah, dia mentalakkan isteri dia pada masa haid. Jadi Saidina Umar bertanyalah, Rasulullah boleh ke gitu hai Rasulullah? Lalu Rasulullah kata tak boleh. Rasulullah kata murhu falyuraja'ha, suruh dia rojak balik. Bila sebut rojak balik itu makna dia cerai itu sah, tapi dosa. Orang panggil tolak bid'i. Orang panggil tolak bid'i. Sah tapi dosa. Lebih kurang macam ni lah, macam jual beli pada masa sembahyang Jumaat. Sebabnya masa sembahyang Jumaat kan, bagi orang yang wajib kena sembahyang Jumaat, dia berjual beli. Sah tak? Sah jual beli, tapi dosa. Bila dosa kau tahap rezeki tu takut tak berkat lah. Takut tak berkat. Jadi bila tak berkat ni macam-macam lah berlaku. Tak berkat minggu ni, tak berkat minggu depan, tak berkat minggu usia lagi, banyak sangat tak berkat kan terbakar rumah. Bimbang kau tak berkat ni bahaya tak? Orang lain peti ada ke tak kena rumah orang, tak bakar rumah dia bakar. Sebab apa? Tak berkat. Boleh jadi tak berkat tu jadi sesuatu benda yang bencana ataupun musibah kepada dirinya. Jadi dalam mazhab kita ni haram soal lain, sah soal lain. Dia tak seperti mana setengah-setengah kepada pengikut Imam Ahmad yang mengatakan bahawa bila sebut butlan, butlan ni dia kata bila sebut batal, dia melazimkan apa ni? Dia melazimkan tidak sah. Bila batal tak sah. Bila haram tak sah. Maaf saya. Kalau benda tu haram, dia menyebabkan benda tu tidak sah. Kita sah lagi tapi haram. Macam orang lelaki pakai baju sutera sembahyang fardu zuhur, sembahyang asar umpamanya, sah tak sembahyang asar zuhur tu? Sah. Dia pakai baju sutera haram sebab dia lain. Tu bab lain, gitu dah. Tapi dia ganggulah dari segi sudut adakah sembahyang tu dapat pahala penuh ke, hilang pahala separuh ke, kita serah pada Allah Subhanahu wa taala. Adalah kesan sudut-sudut tu. Kemudian 7 sikit ke dah. Biar serat tu dah, takut panjang pula dah. Nombor 7 biar menyala dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina fiqna wahdina wa atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.